Macam mana ni? Hujan lebat. Tapi tak apa. Okay, sebab saya tak nak melengahkan untuk menjawab pertanyaan dan soalan-soalan yang anda tanya bersempena dengan channel YouTube Dr. Adam Zubir hit 170,000. Macam mana pun kita akan buat dan soalan-soalan yang ditanyakan banyak. Stay tune guys. So, soalan pertama yang ditanya oleh nama saya Iman, macam mana nak belajar chart analisis? Nampak lawak tapi memang nak belajar. Okey, saya ada buat satu kelas saham percuma. Okey, di mana saya kongsikan cara mudah melabur dalam pasaran saham Bursa Malaysia ini. Okey, next, SASA. Saya pun banyak berubah tengok video ni sekarang dapat simpan sebanyak. Okey, dulu dalam akaun RM100 pun susah nak simpan. Masya Allah, tahniah kepada SASA yang berjaya menyimpan duit. Okay, tahukah anda sebenarnya simpanan ni adalah benda asas dalam perancangan kewangan kita. Kalau kita tidak mempunyai simpanan yang cukup, sia-sia sajalah kita membuat pelaburan. Sebab setiap pelaburan yang kita buat itu takkan boleh menyelamatkan kita apabila berlakunya kecemasan yang tak diduga. Jadi, tahniah sekali lagi untuk SASA. Doktor, boleh buat video pasal quantum metal? Alright, ramai juga orang yang tanya saya berkenaan dengan quantum metal. Unfortunately, saya masih belum mahir lagi tentang instrumen quantum metal ini. So, saya tak nak bagi komen lah tentang quantum metal, takut tersalah bagi maklumat. At the end of the day, go back to the basic principle, asas pelaburan. Apa saja pelaburan yang anda nak masuk, terutamanya pelaburan yang anda baru nak berjinak-jinak, start small. Mulakan dengan jumlah yang kecil. Kalau anda rugi pun, anda rugi amount yang kecil. So, next question daripada PZ. Wahid Invest makin jatuh. Seram lah tengoknya. Nak buat apa ini? So Wahid Invest seperti cuaca sekarang ni, hujan lebat. Kita kena tahu Wahid Invest ni melabur kat mana. Okay, kebanyakan pelabur pasaran yang Wahid Invest ni invest adalah di pasaran Amerika Syarikat dan juga pasaran China, right? So apa yang berlaku di sana? So Amerika Syarikat setelah Federal Reserve naikkan interest rate, memang market dia jatuh, terutamanya sektor teknologi dan juga di China. Okay, dengan apa saja yang berlaku di China sekarang ni, kes COVID yang tak terkawal di negara China sekarang ni mengakibatkan keadaan ekonomi di sana, di negara China jatuh. Disebabkan itu, kebanyakan pelabur-pelabur yang melabur dalam Wahid Invest jatuh. Tapi benda ini, anda kena faham dulu. Kena faham betul-betul cara sebenar melabur dalam Wahid Invest. Wahid Invest ni jangan sesekali letakkan duit lump sum. Itu cara yang salah. Cara sebenar melabur dalam Wahid Invest adalah melabur secara berkala. Bermaksud, anda tetapkan satu jumlah yang anda boleh committed invest setiap bulan tanpa gagal. So, contohnya kalau anda committed nak letak RM100 setiap bulan, letak. Ketika market jatuh ni lah, ketika itulah lagi bagus sebenarnya anda labur ke dalam Wahid Invest. Alright. Next question daripada Resfami. How to gain self-confident, doktor? Saya jenis yang senang tak confident dengan diri sendiri. Alright. So, untuk menjawab soalan self-confident ini, saya dulu pun memang tak confident bercakap depan kamera ataupun tak confident langsung bercakap depan orang. So, how do I then gain self-confidence? Kena ada mentality, buat je dulu. So, contohnya kalau anda nak ada build self-confidence bercakap depan kamera, cakap je depan kamera, cakap post, biar feel lah apa orang nak cakap. Buat berkali-kali. Bayangkan saya ni dah berapa ribu kali bercakap. Sebab itu anda nampak dekat dalam video ini, anda nampak saya confident. Tapi hakikatnya, masa awal-awal, saya gerak, bergoyang jugalah lutut ni kalau cakap depan kamera. Alright, so next, soalan yang ditanyakan oleh Azizul Zaim. Dok, can Dok do video regarding Rais Invest? Thank you very much Azizul for your question. Yes, kami dah pun shoot video tentang Rais Invest. Tapi belum publish lagi. InsyaAllah nanti bila kami dah publish, tim saya dah publish, kami akan letak link dekat bawah, dekat dalam ruangan description. Alright, soalan seterusnya daripada Noah Yo. Salam doktor. Just nak tanya, boleh tak buat satu video yang berkaitan dengan investment yang sesuai untuk non-bumi gas cadangan? Noah Yo, thank you very much. That's a very good question. InsyaAllah
Nanti saya akan bagi tahu tim saya untuk masukkan ataupun buat spesifik video tentang pelaburan-pelaburan yang sesuai untuk non-bumi. Tetapi kalau jawapan pendek saya, Noah, anda boleh invest ke dalam pelaburan unit trust, yang anda boleh laburkan, yang mampu memberi pulangan seakan-akan macam pelaburan ASB, tetapi anda kena melabur dengan ilmu. Dekat dalam description, tim saya ada letak kelas unit trust percuma yang anda boleh belajar. Hanya pergi pada adamzubir.com/unit trust. Alright, so hopefully menjawab soalannya. Tapi nantikan juga video spesifik saya tentang pelaburan yang sesuai untuk non-bumi. Tuan, kalau gaji 2,000, boleh tak beli rumah? Harga rumah tak kisah, janji ada bumbung atas kepala. Dan cara-cara nak apply untuk rumah. Ada tak projek pembinaan rumah program kerajaan untuk B40? Minta tolong perjelaskan tuan. Alright, terima kasih kerana bertanyakan soalan ini. Unfortunately, saya bukan seorang real estate negotiator, so saya tak tahulah secara detailnya tentang projek-projek pembinaan rumah program kerajaan ini. Apa yang Jack PewDiePie boleh buat adalah berkenalan dengan ejen-ejen hartanah di luar sana dan bertanyakan kepada mereka, sebab kadang-kadang mereka ni tahu projek-projek pembinaan, terutamanya projek pembinaan rumah program kerajaan. Saya yakin mesti ada projek pembinaan untuk B40. Soalan seterusnya daripada Zik Ray. Doktor, kita sekarang berada pada era hyperinflation. Saya tengok emas, cryptocurrency dengan saham global semua tengah jatuh. Soalan saya, antara 3 investment ini, mana yang selamat untuk diinvest buat masa ini? Dan yang mana satu akan recover dulu? Oh, wow. Pendapat peribadi saya tak tahu. Tak semestinya berkait rapat dengan hyperinflation semata-mata. Sebab ketiga-tiga pelaburan yang Zikri kongsikan, ketiga-tiganya ada tujuannya tertentu. Soal emas ini, saya tak pernah anggap emas sebagai pelaburan. Kalau anda tanya saya, emas ni kegunaan dia adalah untuk hedge duit kita, mata wang ringgit kita. Kalau anda kat Malaysia, mata wang ringgit lah. Kalau anda berada di US, US dollar. Kalau anda berada di Australia, Australian dollar. So, anda beli emas. Sebab emas, aset kelas yang berbeza. Cryptocurrency pula, saya bukannya beli cryptocurrency. Saya invest dalam cryptocurrency ni umpama saya invest dalam teknologi blockchain itu sendiri. Dan pengalaman saya sendiri, saya rasa cryptocurrency ni akan menjadi teknologi baru. Sebagaimana lahirnya mata wang kertas. Ketika mana zaman dulu, zaman atuk nenek moyang kita, mereka menggunakan duit gangsa ataupun duit dinar emas. Zaman kita guna duit fiat currency ataupun duit kertas. So, mungkin zaman anak-anak kita ataupun cucu cicit kita nanti, mereka takkan kenal apa itu duit kertas. Mereka menggunakan cryptocurrency. And last but not least, saham global. So, saham global ni ada macam-macam cara, macam-macam teknik untuk anda invest. So, kalau anda invest untuk dapatkan return ataupun untuk dapatkan dividen, sekarang adalah masa terbaik sebab sekarang ni harga jatuh, harga murah. Tapi kalau anda nak trading pula, anda nak beli harga rendah, jual harga tinggi, pun masa terbaik sebab harga tengah jatuh. Betul tak? So, bergantung kepada tujuan anda melabur. Apakah tujuan anda? Kena jelas dulu dengan tujuan. Adakah lebih baik untuk meletakkan simpanan kesemuanya dalam satu seperti ASB tabung haji, atau lebih baik jika membahagikan simpanan itu dan meletakkan ke dalam kedua-dua simpanan ASB dan tabung haji? Benda ni terpulang kepada anda. Kalau anda tanya saya simpan kedua-dua tempat. Duit saya simpan kat tabung haji, tujuannya adalah untuk menunaikan haji. Dan duit yang saya simpan dalam ASB, tujuannya adalah untuk parking duit saya sementara ada peluang-peluang besar. Seperti sekarang inilah, apabila kebanyakan pasaran tengah jatuh. Kebanyakan pasaran is on discount. So time tu lah saya akan keluarkan duit ASB, saya akan agihkan. Saya tak kacau duit tabung haji ni sebab tabung haji, duit saya simpan untuk menunaikan haji apabila giliran saya dipanggil nanti. Alright. Dan bagi mereka yang mungkin first time jumpa video ini, sebenarnya saya ada satu YouTube channel namanya Dr. Adam Zubir, di mana saya kongsikan
bermacam-macam topik-topik kewangan, topik tentang pelaburan yang anda boleh binge watch. Hanya pergi ke channel saya Dr. Adam Zubair, klik pada butang playlist, dekat situ ada macam-macam. Tim saya dah susun dah cantik-cantik video tentang pelaburan saham, tentang pelaburan unit trust, tentang tips-tips membeli kereta, tips membeli rumah, tips untuk orang-orang muda. Anda boleh binge watch video-video saya. Dan bagi mereka yang belum lagi subscribe, sila subscribe YouTube channel saya supaya setiap kali saya release video-video baru, anda akan dapat notifikasi. Itu saja daripada saya. Okay, cuaca pun dah semakin reda. Saya akan jumpa anda dalam video-video saya yang seterusnya. Goodbye.